Apa khabar semua? Kembali kita ke video yang terbaru, iaitu perbandingan di antara Mitsubishi Xpander 2020 dan juga Pro 2 Aros 2019. Okey. So dua model ni adalah dua model 7-seater yang agak hot. Xpander 94,800 dan Aros 77,900. So kenapa kita nak bandingkan kedua-dua model ini? So antara sebab utama kita nak bandingkan ni adalah kedua-dua model ini adalah sangat hot di Malaysia untuk kenderaan 7 tempat duduk, terutamanya Aros bila dia dilancarkan pada Januari 2019. Memang hot. Dan juga yang paling dinanti-nantikan pada tahun 2020 iaitu Mitsubishi Xpander. Namun kalau kita tengok dari segi harganya, memang ada perbezaan yang agak jauh. So kita nak bandingkan yang mana rasanya lebih sesuai dengan keperluan anda dan juga bajet anda. Okey. So jom kita mulakan video ini. Bagi anda yang masih lagi belum subscribe channel kami, boleh klik subscribe sebagai tanda sokongan. Jangan risau, tak perlu bayar apa-apa pun, free sahaja. Okey. Dan pada masa yang sama boleh komen dan juga request, mungkin ada perbandingan yang anda ingin lihat pada masa yang akan datang, pada video-video kita yang akan datang. Okey. Jadinya perkara yang pertama kita nak bandingkan adalah dari segi costing. So kalau kita tengok di sini Xpander dengan harga 94,800 berbanding Aros yang hanya 77,900, perbezaannya hampir RM17,000. So 17,000 tu besar ke sedikit? So bergantung pada anda, pada kemampuan anda. Dan kalau kita tengok pula dari segi monthly commitment, so dalam contoh sini kita buat estimation berdasarkan anggaran berdasarkan zero deposit, 9 tahun loan dan juga 3% interest rate. So bagi Xpander secara kasarnya adalah lebih kurang RM1,114, manakala Aros adalah RM916, yang mana perbezaannya hampir RM200 sebulan. So RM200 sebulan ni mungkin sesetengah rasa kecil, sesetengah rasa agak besar. Jadi ianya lebih kurang 2,400, hampir 2,400 setahun. Bagi mereka yang rasakan RM2,400 setahun tu mungkin ada benda lain yang boleh digunakan, mungkin boleh berfikir untuk explore Aros dengan lebih lanjut, ataupun bagi mereka yang mampu boleh tengok-tengok Xpander dengan lebih lanjut. Dari segi maintenance cost, so ini kita dapat pada kedua-dua model ini. So bagi Xpander secara kasarnya 2 tahun yang pertama servis itu Xpander lebih mahal, lebih kurang RM187 berbanding Aros. Okay. So begitu juga dengan 5 tahun pertama, yang mana maintenance cost Xpander ni melebihi RM1,015 berbanding Aros. Jadinya bukan saja monthly installment lebih tinggi untuk Xpander, juga maintenance, servicing dan sebagainya. Ini tak termasuk lagi repair, wear and tear dan sebagainya. Okay. So dari segi value juga kita masukkan warranty di sini, yang mana Xpander datang dengan 5 tahun dan unlimited mileage, manakala Aros juga 5 tahun tetapi dengan 150,000 kilometer yang mana terdahulu. So secara keseluruhannya di sini dapat gambarkan yang Xpander ini memerlukan bajet yang lebih tinggi untuk maintain dari segi monthly installment dan juga maintenance-nya, dan Aros ni adalah lebih economical. So berbaloi ke kita ambil Xpander yang memerlukan wang lebih tinggi, walaupun tak banyak namun lebih tinggi berbanding Aros, ataupun just nice untuk ambil Aros yang seadanya. So kita tengok juga apa lagi perbandingan yang kita dah sediakan dalam video ini. Kemudian kita tengok pula pada engine dan transmission.
Secara keseluruhannya saya boleh katakan disebabkan expander ini walaupun sisinya sama, namun dia punya torque dan horsepower lebih tinggi berbanding arus. Secara keseluruhannya memang expander ni sedikit lebih berkuasa, dan yang menariknya dia tak terasa dia terlalu mencuba. Contoh kita nak naik bukit ataupun nak memecut di highway, sebenarnya sangat mudah. Dia punya acceleration tu sangat mudah dan tak memerlukan, kalau kita tekan pedal minyak tu kuat-kuat pun kita tak rasa enjin tu terlalu meneran. Namun berbeza sedikit dengan arus. Walaupun horsepower dan torque-nya kurang berbanding expander, namun bila kita cuba nak panjat bukit ataupun kita floor dia punya throttle, memang akan mengaumnya lebih kuat lah berbanding expander. Banyak fungsi, banyak faktor, mungkin sound insulation dan sebagainya, namun saya nak katakan dari segi kepuasan power pemanduan lebih kepada expander. Okay. So di sini kita lihat dari segi dimension. So banyak nombor-nombor yang anda nampak lihat di skrin. Jadinya apa yang saya nak highlightkan di sini adalah expander ni berbanding arus adalah lebih lebar, lebih panjang dan lebih ringan. Okey, lebih lebar, lebih panjang dan lebih ringan. Namun bagi arus ianya lebih tinggi dan lebih berat. Mungkin ada sedikit faktornya di sini, contohnya ground clearance GC. Okey, ground clearance iaitu bagi expander hanyalah 205 mm, namun bagi arus adalah 220 mm. Namun walaupun arus ni agak tinggi, namun bagi saya lah, untuk budak-budak masuk, budak-budak kecil umur 2-3 tahun nak masuk, berbanding arus dengan expander lebih mudah masuk ke dalam expander berbanding arus, sebab arus ni tinggi sedikit. So bukan budak tak boleh masuk, tapi saya rasa agak sedikit mencabarlah untuk budak-budak umur 2 tahun 3 tahun yang baru pandai berjalan tu kan, ataupun orang-orang tua dan sebagainya. Okey, so ni secara keseluruhannya dari segi dimensi. Dan juga apa yang saya boleh katakan, ruang kabin dalaman, terutamanya tempat duduk barisan kedua, terasa lebih sedikit lebih lengang, lebih luas berbanding arus. Sebabnya kenapa? Wheelbase-nya lebih besar, lebih panjang berbanding arus. Okey, so kita boleh katakan memang expander ada kelebihan dari segi keluasan. Okey. Yang seterusnya kita tengok dari segi tires and rim. So bagi expander datang dengan rim 16 inci dan arus datang dengan rim sedikit lebih besar, iaitu 17 inci. Okey. Keduanya datang dengan alloy rims. Kita lihat pula pada luggage capacity. So di sini yang pertama kita tengok pada bila semua tiga barisan tempat duduk dinaikkan, expander mendapat ruang yang lebih luas, iaitu 320 liter berbanding 213 liter pada arus. Dan kalau kita lipat barisan terakhir, expander dapat 781 liter berbanding 514 liter pada arus. So di sini kita dapat simpulkan, sebab kalau kita tengok pada dimensi tadi memang expander lebih luas, jadinya kalau tengok pada luggage capacity, expander pun lebih luas, mendapat advantage berbanding arus. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi fuel consumption dan tank capacity. Sebenarnya tak banyak beza pun, tapi arus memang sedikit lebih jimat berbanding expander dalam pemanduan highway, di atas highway, tak jauh beza pun. Dan kedua-duanya datang dengan 45 liter tank, okey, untuk petrol. Yang seterusnya kita tengok pada steering system dan adjustment capabilities. Kedua-duanya datang dengan electric powered steering, tapi yang menariknya tentang expander berbanding arus adalah ianya ada
tilt and telescopic. Maksudnya atas bawah, ke depan dan ke belakang kita boleh adjust mengikut kesesuaian pemandu. Namun arus hanya boleh tilt ni maksudnya atas bawah je kita boleh adjust steering wheel tu. So bagi saya dengan ketinggian 180 cm, apabila saya masuk expander berbanding arus, bila saya boleh adjust steering wheel tu dan tempat duduk pemandu, saya boleh pastikan yang steering itu tidak bergeser dengan peha saya. Okey, bila pada keadaan relax ataupun memandu. Namun pada arus, apabila saya masuk walaupun saya dah adjust tempat duduk tu paling rendah dan steering paling tinggi, steering tu masih lagi berlaga dengan peha saya. So inilah satu yang saya kurang senang lah tentang arus. So dan yang menariknya, kedua-duanya datang dengan 5.2 meter minimum turning radius. Maksudnya bila kita ambil U-turn tu tak perlu risau. Kalau kita ada video sebelum ni, saya bandingkan dengan Exora tu dia ambil luas sikit pusingannya, namun expander dan arus ni cantik je. Memang selesa kalau kita nak ambil U-turn lah, especially. Seterusnya kita tengok dari segi seat material dan fungsi adjustmentnya. Kedua-dua model ini sebabnya dua-duanya top spec, datang dengan full leather adjustable. Namun yang menarik sikit pada expander ni yang tak ada pada arus adalah tempat duduk barisan kedua tu, yang tempat duduk tengah tu kita boleh lipat jadi armrest. So ini rasa macam premium sikit lah kalau mak mentua apa semua, mak ke ayah ke datang duduk belakang, so bolehlah rasa selesa sikit ya dia duduk di second row. So seterusnya kita tengok dari segi convenience, apakah fungsi-fungsi yang best tentang kedua-dua model ini. So antara yang best tentang expander ni, kita ada auto wiper, tapi itu kena setting lah, ada setting dia. Ada welcome and coming home lights, ada push start button, banyak gila storage and mini storage yang lokasinya sangat bijak. Dan yang paling best ada cruise control. Okey, yang ini arus tak ada cruise control. Auto power window, USB ports, power sockets and second row event. So ini yang menarik. Apa yang menarik tentang arus pula, ianya ada follow me home headlamps, push start button, built-in toll reader. Okey, ini expander tak ada. Okey, ada USB ports, and then ada second row aircon vent, sama macam expander ya. Okey, seterusnya kita tengok pada safety, apa yang kita highlightkan pada safety. So expander ni dia datang macam berbagai-bagai fungsi, kita nak highlightkan beberapa saja. Hill start assist, ada all round monitor with reverse guidelines. Okey, si all round monitor pun 360 camera ni ada pada expander tapi tiada pada arus. Okey, dia ada dua front airbags, ada driving video recorders, dia punya chassis comes with reinforced impact safety evolution rise body. Ini yang Mitsubishi Specialized body punya specification, dan juga expander ni mendapat 4-star Asian NCAP rating. Okay, so apa yang menarik tentang safety feature pada arus? Okay, ini yang paling suka lah. Okay, dia ada 6 airbags, ada front, ada side, ada curtain, sangat-sangat bagus. Dan ini tak ada, expander hanya ada 2 airbag saja, agak kurang memuaskan di situ. Kemudian arus ni dia ada Advanced Safety Assist atau ASA 2.0 with pedestrian detector, dia boleh emergency brake sendirinya. Ada reverse camera tapi tiada 360 or all round monitor macam expander. Ada driving video recorder, sama juga macam expander. Hill start assist pun sama, anti snatch hook, dan juga berbanding expander, arus dapat 5 bintang, 5-star Asian NCAP rating. So secara keseluruhan saya boleh katakan arus ni mempunyai value for money in term of safety features dia. Okay, so memang kalau nak bandingkan expander ni, arus mendahului sedikit sebab tu kita tengok pada segi NCAP rating pun, Asian NCAP rating pun memang arus dapat lebih tinggi lah. Okay,
So kesimpulannya, okay, kalau anda tengok sini ada banyak bintang lah. So saya nak highlightkan dari segi expander ni, dia mendapat kelebihan dari segi engine dan transmission, juga dimension. Alright, dimensionnya memang secara macam saya terangkan tadi, secara jelasnya memang lebar panjangnya lebih luas berbanding arus, juga menyebabkan ruang dalamannya, cabin space dan juga luggage space lebih besar lah. Dan kalau tengok pada arus ni pula, dari segi costing dia lebih menjimatkan berbanding expander dari segi monthly installment, maintenance, okay. And then dia juga lebih bagus dari segi safety featuresnya berbanding expander. So apa verdiknya, apa kesimpulannya kat sini? So expander mendahului lebih kurang 3 point di situ. Dan apa yang kata kunci ataupun keyword saya nak kata kat sini adalah expander ni berbanding arus ya, ada lebih power, ada lebih space, ruang, convenience dia, safe, dia punya convenient features ya, lebih, dan juga comfort ride dia memang lebih berbanding arus. Okay, kalau kita tengok pula pada arus ni, dia punya key points ataupun keywords dia, kata kuncinya adalah economical and safety. So nya bergantung anda nak yang power, space, convenient and comfort, ataupun anda pentingkan yang economical, yang save your money, monthly installment, maintenance, fuel consumption, dan juga safety. So pilihan di tangan anda, yang kalau anda sekarang dalam proses nak memilih model mana, mungkin ada input yang saya boleh bantu. Jom kita tengok yang seterusnya. So ini adalah sebab-sebab untuk anda beli sama ada expander ataupun arus. So bagi expander, kenapa anda patut beli? Jikalau anda mahukan sesuatu yang more powerful, yang tak struggle untuk accelerate, yang tak struggle untuk panjat bukit. Bukan nak kata arus tak boleh panjat bukit, nak accelerate boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi kita boleh rasa yang kereta ni terlalu meneran, terlalu push, okay? So beban ni terlalu besar. So expander lebih bagus, more powerful, better cabin comfort and convenience. Alright, dari segi sound insulation dia, keselesaannya, lalu bumper dan sebagainya. Cuba masuk kampung, jalan-jalan kampung, jalan berlubang, memang expander secara kasarnya anda tak perlu penuhkan satu kereta, cuma seorang saja pun dah boleh rasa keselesaannya. Okey, itu dari segi mungkin ini adalah impact daripada sistem suspension daripada Lancer Evo yang diambil dan dimasukkan ke dalam expander. Dan juga ada pelbagai banyak storage space surrounding the car for expander. So kenapa anda patut beli arus berbanding expander jikalau anda nak jimatkan wang, okey, dari segi monthly installment, fuel consumption, maintenance, okey, dan juga anda yang pentingkan ciri-ciri keselamatan. Bukan nak kata expander tak selamat je, namun nak dibandingkan dua ni, definitely arus has a better safety features and outcome. Sebab tu dia dapat 5 star Asian NCAP rating instead of 4 star Asian NCAP rating yang ada pada expander. So kenapa anda tak perlu beli ataupun mungkin consider tak belilah expander ni, installment yang lebih tinggi, ataupun mungkin anda ada wang lebih, anda mampu untuk sebab anda dah mampu review ataupun consider buying a 95,000 7-seater, dan jikalau anda ada bajet lebih dalam 110,000, 120,000, anda boleh cari yang spek yang lebih tinggi. Contohnya Toyota Innova, ataupun kalau anda bajet lebih tinggi, brand Carnival, ataupun kalau anda boleh push, anda sebenarnya mampu, boleh check several ada model, contohnya Nissan Serena dalam lingkungan 140,000. Sama juga dengan Citroen C4 Space Tourer, ataupun dulu nama dia C4 Picasso, Grand Picasso, dalam 140,000 juga. So bergantung kepada anda, okey. Dan juga expander ni dia punya safety feature-nya lebih kepada estetik, kamera semua tu penting,
betul penting, especially yang reverse surround camera tu, 360 camera tu penting. Kadang-kadang anak kita main basikal kat belakang nak reverse tak nampak kat tepi dan sebagainya, so kamera tu bagus. Namun secara keseluruhannya agak average lah for 2020 or 2021. Arus pula, kenapa anda tak beli Arus? Dia punya comfort tu average sahajalah, tak ada yang gempak sangat. Of course, we have to be realistic with that price range. Namun it's a value for money, definitely Arus ya. Dan juga yang saya rasa kurang sikit tentang Arus ni adalah without cruise control. Sebelum ni ada satu video saya bandingkan Arus dengan Exora. Antara faktor yang menarik Exora berbanding Arus adalah cruise control. Dan kenapa cruise control ni bagi saya agak penting, sebab kenapa kita beli 7-seater? Mungkin sebahagian besar adalah kerana untuk pemanduan untuk bawa keluarga, mungkin nak jalan jauh dengan keluarga, dan mungkin anda ada kereta yang lebih kecil untuk day to day driving, tapi untuk jalan jauh selesa bawa ahli keluarga sepenuhnya, anda mahukan sesuatu kereta yang lebih besar, yang lebih selesa. Dan sebagai pemandu di atas highway, kadang-kadang kita rumah mak kita dekat Johor Bahru, rumah mak mentua kita dekat Alostar, nak jalan dari segi dari selatan ke utara, utara ke selatan ni makan masa yang agak lama. Bukan agak lama, memang lama pun. So ada fungsi cruise control ni memang ada advantage. Alright, so yeah, hopefully I'm not too sure whether there will be a new facelift or not for Arus, but hopefully akan ada lah feature cruise control pada model-model Pro 2 yang akan datang. Okay, so itu saja video saya kali ini. Terima kasih, thank you so much. Saya harap dapat sedikit sebanyak memberi input yang berguna pada anda semua. So bagi anda yang masih lagi belum subscribe, don't worry, support our channel, klik je subscribe, tak perlu bayar apa-apa pun, free sahaja. And place your comments down below, alright, so that we can have, supaya kita boleh berbincang ataupun discuss lebih lanjut tentang perbandingan di antara dua-dua model ini, dan anda juga boleh share point-point anda. Okey, dengan itu sekian, terima kasih.